14 terbabe dengan geng Niki didakwa. Penuntut Malaysia meninggal dunia di United Kingdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suami kepada Ratu Elizabeth II, putera Philip, meninggal dunia pada usia 99 tahun. Perkara itu disahkan dalam satu kenyataan oleh Istana Buckingham sebentar tadi. Putera Philip berkahwin dengan Ratu Elizabeth pada tahun 1947. Baginda dikurniakan 4 cahaya mata, 8 cucu serta 10 cicit. Pada tahun 2017, Duke of Edinburgh bersara daripada tugasan menghadiri semua upacara rasmi awal. Dan pada pertengahan Februari lalu, beliau dimasukkan ke Hostel King Edward VII di London selepas dilaporkan tidak sihat. Seorang Datuk Seri dan 3 Datuk antara 14 anggota geng Niki yang dihadapkan ke Mahkamah Session Petaling Jaya pagi tadi atas pertuduhan terlibat dalam kumpulan jenayah terancam. Kata kumpulan itu, Datuk Seri Niki Liao Sun Hee masih bebas tetapi tetap dituduh di mahkamah bersama anggota kumpulan itu. Tertuduh berkenaan termasuk Datuk Seri Andrew Lim Kim Ming, Datuk Lee Kum Wong, Datuk Liao Wei Kin dan Datuk Liao Wei Lun. Datuk Wei Kin dan Wei Lun adalah adik kepada Datuk Seri Niki. 4 warga Cina adalah antara 14 anggota geng Niki yang turut didakwa hari ini. Masing-masing hanya menjawab faham sebaik pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin oleh jurubahasa di hadapan Hakim Jamaluddin Mat. Pihak pendakwaan turut memohon waran tangkap dikeluarkan terhadap Datuk Seri Niki dan isterinya Niu Z yang merupakan warga negara China. Kesemua tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin. Datuk Seri Niki, 33 tahun, merupakan pengasas kepada Winner Dynasty Group yang berpusat di Setiawak, Puchong, Selangor, menjadi buruan polis selepas 68 ahlinya ditahan dalam Op Pelican 3.0 bermula 20 hingga 28 Mac lalu. Minggu lalu, polis mendedahkan 34 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi penguatkuasa turut disyaki mempunyai hubungan dan melindungi kegiatan sindiket jenayah itu. 22 April sebutan sebelum kes. Pelajar tahun 2 ijazah kedoktoran dari Malaysia Muhammad Hafiz Abdullah meninggal dunia ketika bermain bola sepak di Sheffield, United Kingdom. Kejadian berlaku di Goodwin Sports Centre, salah sebuah padang milik University of Sheffield, tempat Muhammad Hafiz melanjutkan pengajian. Lapor akhbar New Street Times, Muhammad Hafiz kemudian segera dikejarkan ke hospital. Beliau hanya mampu bertahan sehingga semalam sebelum disahkan meninggal dunia di Jabatan Rawatan Rapi Northern General Hospital di Sheffield. Muhammad Hafiz, 36 tahun, sedang membuat kajian mengenai pengurusan hutan khusus mengenai kelestarian kayu, daya maju ekonomi dan hubungan iklim di kawasan hutan tropika. Jenazah dijangka dikebumikan di kampung halamannya di Pontian, Johor. Kira-kira 100 peniaga lega apabila menerima gerai percuma untuk menjalankan perniagaan di tapak Bazar Ramadan di Pulau Gadong Street di Klebang sepanjang bulan puasa ini. Inisiatif dilakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka dengan bayaran untuk sewaan tapak turut dikecualikan. Sumbangan gerai percuma disampaikan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali di Klebang hari ini. Datuk Seri Sulaiman diwakili setiausaha politiknya, Datuk Wira Sezdali Muhammad Din, hadir bersama pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Komuniti Kampung JPKK Klebang Besar, Datuk Muhammad Yusof Abu Hassan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada JPKK Klebang Besar sebab bagi saya kemah free, tapak free untuk saya berniaga di Bazar Ramadan. Sebab tahun lepas tak ada boleh berniaga kan, tapi tahun ni boleh berniaga. Terima kasih sangat. Okey, sangat-sangat menghargailah setinggi-tinggi penghargaan kepada
pihak JPKK di atas apa yang dapat ni lah, apa yang diberi ni. Bukan mudah lah nak dapat peluang macam ni, tapak berniaga free, diberi sumbangan kemah lagi. Saya rasa tak banyak tempat yang buat macam ni. Sementara itu, Datuk Sazali berkata, pemberian gerai dan sewa tapak percuma kepada peniaga terbabit adalah sebahagian usaha kerajaan negeri untuk penduduk yang terjejas akibat COVID-19. Sebagai langkah keselamatan dan menjaga jarak fizikal, tapak bazar Ramadan di Pulau Gadong Street itu akan dibuat sepanjang 2 kilometer. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu membuat laporan polis jika benar rakaman video perbualan telefon yang tular ketika ini bukan daripada mereka. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, beliau yakin melalui langkah itu kegusaran masyarakat dapat dikurangkan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikaitkan dengan rakaman video perbualan telefon digesa segera membuat laporan polis jika ia terbukti adalah fitnah. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, langkah itu dianggap terbaik bagi mengurangkan kegusaran masyarakat ekoran penularan rakaman audio itu. Kita lihat daripada tempo reaksi orang ramai lah terhadap audio tersebut. Sekiranya dia sampai ke tahap orang sudah rasa bimbang, gusar ke apa semua. So kita jalankanlah siasatan. Kita akan jalankan siasatan. Tan Sri, adakah terima laporan daripada Datuk Seri Zahid dan juga setakat ni saya tak dimaklumkan hubungan beliau. Belum lagi. Saya tidak dimaklumkan. Kalau ada mungkin saya tidak sempat sebab saya bermesyuarat ni tadi ya. Jadi kita menunggulah kalau betul mengatakan bahawa beliau difitnah untuk nak demi kebaikan juga, tampillah untuk nak membuat laporan. Tan Sri Abdul Hamid ditemui media selepas menghadiri mesyuarat operasi bersepadu Khazanah OBK di Bandar Hilir Melaka siang tadi. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, setakat ini polis menerima 7 laporan berhubung penularan rakaman audio perbualan telefon yang dikatakan daripada kedua-dua pemimpin politik terbabit. Tegasnya sebarang tindakan susulan akan dijadikan selepas analisis rakaman audio dilakukan. Sementara itu, PAS menyifatkan rakaman audio yang dikatakan mirip suara Datuk Seri Ahmad Zahid dengan Datuk Seri Anwar sebagai isyarat awal penjajaran politik baru tanpa mengira sama ada audio perbualan telefon itu tulen atau sebaliknya. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yakin perkara itulah yang tersirat dalam rakaman berkenaan. Tidak. Kita tak akan terima. Kerana kita bersetuju dengan Muafakat Nasional yang bukan sahaja melibatkan UMNO, melibatkan Bersatu juga, melibatkan semua kumpulan Melayu Islam, Bumi Putera, kemudian masyarakat majmuk dan Perikatan Nasional digabungkan. Ya. Menurut Datuk Seri Abdul Hadi, PAS kekal dengan pendirian menolak sebarang bentuk penjajaran baru untuk menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, terutama yang melibatkan Pakatan Harapan dan sekutunya. Tegasnya lagi terpulang kepada masyarakat untuk menilai ketulinan rakaman audio itu dan PAS tidak mahu campur tangan desakan akar umbi UMNO agar pemimpin tertinggi parti berkenaan berundur. Beliau berkata kepada pemberita selepas menyampaikan kuliah Jumaat secara dalam talian di Masjid Husila Marang hari ini. Jumlah kes positif COVID-19 naik mendadak hari ini kepada 1,854 kes. Tidak seperti sebelum ini. Kali ini Sarawak mencatat jumlah kes positif paling tinggi dengan 555 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, faktor yang menyumbang kepada peningkatan di Sarawak itu adalah acara keramaian dan aktiviti sosial seperti majlis pengembumian, perkahwinan dan lain-lain acara kerajaan. Sebanyak 7 kluster baru turut dikenal pasti. Daripada jumlah itu, 2 kluster komuniti baru dicatatkan di Sarawak, iaitu kluster Sungai Gemuan dan kluster Diso. Kluster tempat kerja 5 negeri terlibat Pulau Pinang, Johor, Sabah, Kuala Lumpur dan Selangor.
Kes sembuh 1,247 kes menjadikan 341,489 individu telah pulih. Kes aktif 14,805 kes. Sementara itu, berkat kuasa esok, Kampung Gayang di Tuaran Sabah akan diletakkan di bawah PKP diperketatkan. PKP diperketatkan di lokap tahanan pendatang asing tanpa izin parti Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Setia Tropika Johor Bahru dan di lokap tahanan parti Jabatan Immigration Malaysia. Bangunan Sultan Iskandar juga di Johor Bahru akan ditamatkan esok seperti dijadualkan. Kembali bertemu. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV akan mengadakan mesyuarat 2 minggu lagi bagi membincangkan sama ada Malaysia kekal menggunakan vaksin AstraZeneca. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin, panel pakar Kementerian Kesihatan KKM akan membentangkan maklumat terbaru vaksin terbabit berdasarkan data dikemukakan Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA. Saya rasa pendirian yang cermat adalah untuk kita rujuk semula kepada jawatan kuasa berdasarkan kepada maklumat terkini yang telah pun kita dapat daripada pihak EMA. Ya. Namun demikian, saya harap rakyat tidak akan rasa gusar kerana kita masih lagi belum menerima sebarang penghantaran daripada AstraZeneca. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran kempen kesedaran Autism Champs NASOM 2021 di Ibu Negara. Katanya kerajaan mengambil maklum laporan EMA yang mengesahkan buat pertama kali wujud kaitan antara penggunaan vaksin AstraZeneca dengan kes pembekuan darah. Keputusan sama ada vaksin AstraZeneca akan terus digunakan di negara ini hanya akan dibuat selepas kerajaan mendengar pembentangan panel pakar KKM. Jenazah wartawan 9 yang juga jurugambar New Straits Times Zulkifli Abdul Latif selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Makam Kota Tinggi Johor pagi tadi. Beliau meninggal dunia ketika menyertai program mendaki di kawasan Pulau Tali Kail Great Perak semalam. Jenazah Zulkifli tiba di kampung halamannya di Kampung Makam Kota Tinggi selepas melalui perjalanan sejauh 700 km dari Great Perak. Jenazahnya kemudian disolatkan di Masjid Kampung Makam sebelum dikebumikan di tanah perkuburan masjid berkenaan. Ahli keluarga dan kenalan turut hadir memberi penghormatan terakhir. Saya berada di Port Dickson masa itu saya tengah mengajar. Saya dapat panggilan daripada suami saya. Mak saya call saya tapi tak dapat, and then mak saya call suami berjaya bercakap dengan saya lah. So saya tahu dia bergerak ke Greek tu untuk eksplorasi ni, tapi kita tak expect lah dia go so suddenly kan, because he was very healthy. Zulkifli 41 tahun meninggal dunia selepas mengadu sakit dada sebelum tidak sedarkan diri kira-kira jam 11.49 pagi. Allahyarham anak sulung daripada 4 beradik dan masih bujang menyertai program eksplorasi Eco Pelancongan, anjuran Kementerian Tenaga dan Sumber Asli selama 3 hari bermula Selasa lalu yang turut disertai 18 pengamal media lain. Sementara itu, sehari sebelum beliau bertolak ke Greek, ibunya mendedahkan bahawa Zulkifli ada meninggalkan kad ATM-nya kepada beliau. Menurut ibunya, Sa'yun Abdul Rahman, Zulkifli seorang yang tidak banyak kerenah, terutama dengan beliau dan keluarga. Tak ada, dia tengah orang yang tak erti buat perangai. Okey je, dia cuma last dia nak keluar rumah tu, dia tanya, dia pulangkan kad kat makcik. Mak ni akak mak pegang kad, kalau nanti mak nak pakai duit. Tak, mak tak nak, mak ada duit. Tak apa, nanti orang balik, mak bagi duit dekat mak. Punya dia memang dah standby duit dalam beg dia tu. Berapa ringgit dia simpan tak tahulah, kita tengok banyak duit dia, kemudian dia tak nak susah-susah lah. Semua dia kata dia balik dia buat. Allah memudahkan dia, ya Allah. Dia tak nak nanti kita nak pergi bank nak ambil duit, nak apa-apa semua kan. Dia dah awal-awal dah macam seolah-olah dia tahu dah.
Rangkaian televisyen Media Prima akan melancarkan kempen Salam Sayang Ramadan yang akan bersiaran secara langsung di TV9 pada jam 8.30 malam ini. Selain penonton di TV9, penonton juga boleh stream live di YouTube dan Facebook TV3 Malaysia bersama dengan barisan artis terkenal, antaranya Amiza Aznan, Adrian Ning Baizura, Ziana Zain, Mas Idayu, Wani Hasrita, Intan Najwa, Iman Troy dan ramai lagi. Denda RM10,000 atau lebih RM11,000 bagi mana-mana individu memasuki Mekah untuk menunaikan umrah atau solat di Masjidil Haram tanpa permit sah dalam bulan Ramadan. Arab News yang memetik sumber Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melaporkan peraturan baru itu akan dilaksanakan hingga berakhirnya pandemik COVID-19. Sumber kementerian juga meminta warga dan expatriate mematuhi arahan dengan mendapatkan permit untuk menunaikan umrah dan solat di Masjidil Haram melalui aplikasi Eid Mama. Kawalan akan dilakukan anggota keselamatan di semua jalan, pos pemeriksaan keselamatan serta di lokasi dan koridor yang menuju ke kawasan sekitar Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umrah pada Isnin lalu menjelaskan permit akan dikeluarkan berkuasa melalui 1 Ramadan untuk orang yang diimunisasi seperti yang ditunjukkan dalam aplikasi Tawakalna. Ia termasuk mereka yang selesai menjalani tempoh 14 hari selepas mendapat dos pertama vaksin atau mereka yang sembuh daripada COVID-19. Sejak beberapa tahun lalu, kedatangan bulan Ramadan di Afghanistan sering dicemari insiden keganasan didalangi kumpulan Taliban. Dan menjelang Ramadan tahun ini, penduduk berharap ia membawa sinar keamanan dan kemakmuran selain peningkatan pendapatan penduduk. Seperti tahun-tahun yang lalu, bazar Ramadan sering menjadi tumpuan penduduk. Bagai makanan disediakan, termasuk kurma dan kuih. Bagi peniaga, mereka berharap dapat mengaut rezeki yang lebih dengan kedatangan Ramadan tahun ini. Dan apa yang paling penting buat mereka ialah keamanan dan kemakmuran dari segala bentuk keganasan. امید یک صلح هستیم صلح سرتاسری در کشور برای مردم کار بار سهولت ایجاد شود ماه رمضان پیش رو داریم کار شود برای مردم خوبه. Harapan sama terus disuarakan ulama tempatan Hamidullah Hamid dengan rundingan damai yang bakal diadakan antara kerajaan Afghanistan dan kumpulan Taliban pada 16 April nanti. Jadi harap membawa hasil positif dan memberangsangkan buat rakyat Afghanistan. ما مردم افغانستان امیدوار هستیم که قدوم رمضان رحمت شود فضل شود که مردم جناحهای مخالف کوشش بکنند که در رمضان خصوصا در همه اوقات خصوصا خود در رمضان یک مقدماتی آماده بسازند برای صلح دائمی همیشه. Seorang pegawai polis meletak jawatan gara-gara tindakannya menyumbat mulut seorang suspek kes keganasan rumah tangga dengan salji. Insiden berlaku 7 Februari lalu di kediaman suspek di Akron, Ohio, Amerika Syarikat selepas isteri suspek membuat panggilan kecemasan kerana bimbang suspek akan bertindak ganas. Polis terpaksa menggunakan kekerasan ke atas suspek yang berusia 26 tahun kerana enggan bekerjasama dengan polis. Dia terpaksa diheret sebelum digari di halaman rumahnya. Siasatan kes dibuka selepas suspek mengadu anggota polis terbabit meletakkan lutut di lehernya sekaligus menyebabkannya sukar bernafas. Namun tiada visual menyokong kenyataan itu. Suspek kini berdepan dakwaan melakukan keganasan rumah tangga dan enggan bekerjasama dengan polis dan bakal dihadapkan ke mahkamah 27 April nanti. Ikran kejadian ini juga Datuk Bandar Akron, Daniel Horrigan terpaksa memohon maaf kepada orang ramai. Berbantang maut sebelum ajal itu yang dapat digambarkan bagi seorang juruterbang warga Brazil selepas terlibat dalam nahas pesawat ringan di hutan Amazon. Mangsa juga terpaksa hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan dan binatang kecil selama 36 hari dan diganggu binatang buas. Antonio Sena, 36 tahun, bekerja sebagai juruterbang untuk sebuah syarikat lombong haram di Para, Brazil.
Dia terpaksa melakukan kerja itu selepas restoran miliknya ditutup ekoran kesan pandemik COVID-19. Dalam kejadian 28 Januari lalu, pesawat ringan di pandunya terhempas di sebuah kawasan hutan ekoran masalah teknikal. Dia yang berada di sekitar lokasi nahas beberapa hari selepas kejadian, bagaimanapun gagal dikesan pasukan mencari dan menyelamat. Sena kemudian tekad keluar dari hutan dengan berjalan kaki tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya. Namun dia bernasib baik selepas beberapa minggu, dia terserempak dengan sekumpulan penduduk mencari hasil hutan. Sena yang selamat pulang ke pangkuan keluarganya tidak berhasrat untuk kembali bekerja sebagai juruterbang, tetapi sebaliknya membuka restoran di kampung halamannya. Alright, Johnny. Sukan arena bola sepak kebangsaan kehilangan seorang lagi bekas wiranya dengan pemergian bekas penyerang skuad era 80-an Allahyarham Rosmaini Muhammad Shah. Allahyarham Rosmaini, 67 tahun, meninggal dunia kira-kira jam 3.15 petang semalam akibat jangkitan kuman dalam darah. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Hutan Setali, Kuantan malam semalam yang turut dihadiri bekas rakan sepasukan serta pemain Pahang. Aktif dalam bola sepak ketika berusia 16 tahun bermula di Liga Piala Belia. Kelincahan Rosmaini atau lebih mesra disapa Chad terselah hingga dipilih menyarung jersey skuad Tok Gajah antara tahun 1976 dan 1983. Penyerang berbisa itu pernah membantu Pahang menjulang Piala Malaysia pada 1983 serta mewakili negara antara 1980 dan 1982. Sedikit perkembangan bola sepak Perak. Sedikit melegakan buat pemain Perak FC apabila pihak pengurusan sudah pun menyelesaikan tunggakan gaji bagi bulan Februari berjumlah RM900,000. Saya tawarkan kepada siapa mana-mana pihak yang berminat untuk membantu Perak FC. Khususnya untuk jadi penaja utama ke ataupun nak beli share Perak FC ke dan sebagainya, tak ada masalah. Kita usahakan sebenarnya, kita dah usahakan untuk Perak FC ini diswastakan sepenuhnya. Pada masa sama, Perak FC memohon mana-mana syarikat atau pihak yang berminat bekerjasama dengan pasukan itu yang agak terdesak ketika ini. Baiklah, jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja lagi saksikan kempen Salam Sayang Ramadan di TV9 bermula jam 8.30 hingga 10 malam dan ia juga akan disiarkan secara langsung melalui stream live di YouTube dan Facebook TV3 Malaysia. Sebelum berpisah, saksikan detik roket Soyuz MS-18 dilancarkan ke ISS. Pelepasan roket berkenaan yang membawa 3 angkasawan dilakukan dari stesen di Kazakhstan. Saya Amin Haidar Abdul Rahim. Assalamualaikum. Sampai jumpa. That taller one's going to separate at about 35 seconds before launch. And we see booster ignition. Engines at maximum thrust. And liftoff. Soyuz MS-18 on its way to the International Space Station. 10 seconds, the booster parameters are nominal. Everything is good on When you hear good performance calls, a quick look inside the capsule, you can see the crew strapped in. Parameters of the booster are nominal. Everything is fine on board. 40 seconds.